pengurusan masa tu memang berkait. Apa orang kata memang ada kaitan dengan stres. Sebabnya kalau seseorang pelajar tu dia tak pandai menguruskan masa, dia akan menyebabkan contoh kalau dia ada banyak kegiatan, dia ada kegiatan akademik, ada kegiatan kurikulum. Kalau dia tak reti nak uruskan masa, dia akan jadi stres sebab dia tak tahu nak buat yang mana satu dulu. So sebab tu dia berkaitan. Lepas tu macam kalau dia tak reti manage masa, akan menyebabkan kerja tu bertambah-tambah, dan bila dia tengok kerja tu bertambah, dia tak tahu nak buat yang mana satu. Tapi kalau dia boleh uruskan masa secara alternatifnya, orang kata dia apa orang kata, kalau dia pandai uruskan masa, dia tak adalah stres kan, sebab dia tahu nak buat yang mana satu dulu. Dia tahu contoh pagi ni dia akan fokus dekat curricular, lepas tu malam tu dia akan fokus dekat akademik, akan study apa kan. Macam tu lah. So itulah antara kaitan antara pengurusan masa dan juga stres. Pengurusan masa ni boleh dikaitkan dengan stres dalam kalangan pelajar. Apa yang saya rasa, bila wujudnya amalan suka tangguh menangguh. Apabila seseorang pelajar tu suka menangguh untuk menyiapkan assignment, kebiasaannya mereka memang akan mengalami stres lah atau tekanan pada saat-saat akhir. Pengurusan masa adalah pemboleh ubah dimanipulasi yang mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pencapaian akademik. Jadi hipotesis yang kita boleh buat contohnya daripada perkara ini adalah jika pengurusan masa seseorang itu teratur ataupun sistematik, maka pencapaian akademiknya akan meningkat. Okey, kenapa perkara ini jadi? Sebabnya contoh pengurusan masa yang sistematik ni, contohnya macam tadi yang saya dah sebut tadi adalah buat jadual harian, jadual belajar. Jadi kita dah tahu individu yang menguruskan masa dengan baik tu, dia dah tahu bila waktu dia perlu berehat, bila waktu dia perlu belajar, bila waktu dia perlu beribadah dan sebagainya. Jadi kalau andai kata tak teratur, mungkin lebih banyak waktu rehat ataupun mungkin lebih banyak waktu beribadah macam tu, hingga waktu pencapaian akademik ni kita tekankan ataupun fokuskan pada pembelajaran lah kan. Jadi waktu belajar yang dia dah tetapkan tu kurang daripada yang sepatutnya. Jadi disebabkan itulah dia tidak mampu untuk mengulang kaji, buat assignment apa semua dengan baik, dan perkara inilah menyebabkan pencapaian akademiknya menurun. Kalau sebaliknya meningkat, macam tu. Sebab kita pun biasa dengarkan perkataan manjada wajada. Siapa yang berusaha dia berjaya, ni janji Allah. Jadi kat sini maksudnya siapa yang dia punya usaha lebih, contoh jadual dia tu, pengurusan masa dia untuk belajar tu lebih, maka dia punya pencapaian dalam akademik pun meningkat. Okey, apa hubungan masa dengan pencapaian akademik? Ini terkaitlah. Pengurusan masa ni termasuk dalam 10 mutabaah amal. Apa itu mutabaah amal ni? Mutabaah amal ni adalah ciri-ciri individu Muslim. Bagaimana kita nak menjadi individu Muslim yang seimbang dari segi akhirat dan juga dunia, harusnya kita melakukan 10 mutabaah amal. Salah satunya adalah pengurusan masa yang baik. Apabila kita ada pengurusan masa yang baik, kehidupan kita teratur, kita tahu apa yang kita nak buat daripada pagi, tengah hari, petang, malam, kita dah tahu dah susunan ataupun susunan peraturan yang kita nak buat setiap sehari-harian itu, maka setiap masa yang kita ada tu dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Maka secara tidak langsung ini akan mendorong ke arah akademik yang meningkat dan baik. Saya boleh bagi 3, iaitu yang pertama, mestilah dapat meningkatkan kecemerlangan diri. Yang kedua, dapat meningkatkan disiplin dalam diri. Dan yang ketiga, yang ni yang paling best, sebab dapat mengurangkan bebanan dan tekanan. Saya rasa dalam pengurusan masa ianya tidak
mengikut jantina ataupun gender. Ini lebih kepada individu itu sendiri. Bagaimana mereka sensitif terhadap masa mereka, bagaimana mereka mengawal dan mengatur masa mereka untuk perkara yang bermanfaat. Itulah mereka yang lebih baik dalam pengurusan masa. Pengurusan masa ni bukanlah mudah, tapi ini harus dicuba dan dipraktikkan setiap masa supaya ianya menjadi suatu yang lumrah dalam kehidupan. Saya rasa tak semestinya. Saya tak adalah kata setuju, tapi sebenarnya mungkin orang tengok pelajar perempuan dia pandai uruskan masa lebih daripada lelaki sebab jelas satu perempuan ni detail kan. Tapi sebenarnya ramai je lelaki yang boleh uruskan masa dengan baik sebab kalau kita tengok macam segi pelajar pemenang pun ada juga pelajar lelaki yang naik atas kan. So benda tu tak boleh nak kata satu golongan sahaja. Sebenarnya bergantung pada diri sendiri je. So dua-dua pun pandai uruskan masa dan dua-dua juga boleh jadi tak pandai nak uruskan masa. Dia bergantung kepada sikap seseorang tu sendiri. Dalam menguruskan masa seharian je, saya rasa teknologi masa kini, teknologi yang kita ada sekarang ni, basic lah macam WhatsApp, Telegram apa semua tu, dia agak membantu kita untuk menguruskan masa lah. Sebab maklumat yang kita sampai dapat tu cepat. So apa-apa benda pun kita mudah untuk kita atur jadual kita lah. Serta-serta masa ni kita nak buat apa, masa ni kita nak buat apa. Dan dalam phone kita pun sendiri kadang-kadang kita ada reminder kan. Kita boleh tak sendiri untuk ingatkan kita esok kita nak buat apa dan sebagainya. Dan tarikh-tarikh tertentu kalau kita ada program ataupun apa sajalah yang perlu menjadi reminder kita. Berbanding zaman dahulu mungkin orang banyak mencatat lah kan. Lepas tu tampal kat dinding banyak-banyak untuk diingat. Tapi buat masa sekarang benda tu kurang relevan lah untuk kita buat. Sebab kita dah ada teknologi yang mampu ingatkan kita. Lepas tu kita ada grup WhatsApp untuk kita tengok balik apa-apa benda-benda yang kita terlepas. Begitu.